Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam transformasi. Yang berusaha Puan Munaliza binti Nawawi, Guru Besar SK Seksyen 19. Yang berbahagia Datuk Haji Azizi bin Abdul Hamid, YDP PIBG SK Seksyen 19. Yang dihormati Encik Kamisan bin Saimin, Guru Penolong Kanan Petang. Puan Asmidar Jamaiyah binti Alias, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Muhammad Zaidi bin Abdul Majid, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Yasmin binti Aliar, Guru Penolong Kanan Core Curriculum. Encik Syamsuddin bin Zakaria, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas. Guru-guru tahun 1, ibu bapa dan penjaga murid tahun 1 sesi 2022-2023 dan yang disayangi murid-murid tahun 1 bagi sesi persekolahan tahun 2022-2023. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama dapat berkumpul pada pagi yang begitu indah ini untuk program Hari Orientasi tahun 1 SK Seksyen 19 bagi tahun 2022-2023. Pihak sekolah amat mengalu-alukan kehadiran ibu bapa dan penjaga serta seluruh murid tahun 1 SK Seksyen 19 ke program pada hari ini. Semoga dengan berkat kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke program kita pada pagi ini akan memberi suntikan kepada murid-murid tahun 1 yang akan menempuh alam persekolahan supaya lebih bersedia menjelang hari persekolahan yang sebenar. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, semoga program mendapat berkat. Marilah kita bersama-sama memohon taufik dan hidayah agar perkongsian ilmu antara kita pada hari ini diberkati. Untuk itu, majlis menjemput Ustaz Sazali bin Sayuti untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Raufur Rahim. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu telah kerana mengizinkan kami untuk berada dalam majlis orientasi murid tahun 1 pada tahun 2022 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum. Seterusnya, mampu melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang kami berikan pada pelajar pada hari ini, ya Allah, dapat memberi manfaat kepada kami semua, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minkum. Bagi meneruskan lagi majlis kita pada pagi ini, majlis dengan hormatnya menjemput dan mempersilakan
Datuk Haji Azizi bin Abdul Hamid selaku YDP PIBG SK Seksyen 19 untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua hadirin dan hadirat sekalian. Yang saya hormati Puan Guru Besar Puan Monaliza binti Nawawi, PK Pentadbiran Puan Asmida Jamaya binti Alias, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Encik Muhammad Zaidi bin Abdul Majid, Puan Yasmin binti Alia sebagai PK Co-Curriculum, Encik Kamisan bin Saiman sebagai PK Petang, Encik Samsudin bin Zakaria sebagai PK PPKI dan seluruh guru-guru serta warga SK Seksyen 19. Bersyukur kita kerana pada hari ini kita semua diberikan kesihatan dan kelapangan waktu bagi sama-sama menjayakan program Hari Orientasi SK Seksyen 19 secara dalam talian. Ya, kita masih lagi dikekang dengan SOP yang tidak membenarkan untuk melaksanakan sebarang program secara bersemuka oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Hadirin yang dihormati, seluruh warga kerja PIBG ini juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan syabas kepada murid-murid baru tahun 1 yang telah diterima masuk ke SK19 dan seterusnya saudara dan saudari sebagai wapa penjaga murid ini secara automatik telah menjadi ahli PIBG SK Seksyen 19. Selamat datang ke SK19 dan sekaligus menjadi warga PIBG sekolah ini untuk tempoh 6 tahun yang akan datang. Diharapkan anak-anak belajar yang belajar di sini akan menjadi pelajar terbaik dan saudara serta saudari dapat bersama-sama dengan PIBG serta warga sekolah untuk merealisasikan kemenjadian anak-anak ini. Ianya selaras dengan moto PIBG SK19 ini iaitu kebersamaan wadah kejayaan. Maafkan saya saudara dan saudari, lupa nak perkenalkan diri saya. Saya Datuk Haji Azizi bin Abdul Hamid adalah YDP PIBG bagi Penggar 2021-2022 dan saya telah diberikan amanah oleh warga SK19 untuk melalui PIBG ini semenjak tahun 2015 lagi. Kebersamaan yang terjalin di antara sekolah dan PIBG sangat baik dalam semua aspek menyokong kejadian murid-murid. Tuan-tuan, saudara dan saudari, ibu bapa yang dihormati, untuk berjaya dan cemerlang, kita tidak boleh hanya bercakap dan bermimpi. Memastikan anak-anak kita berjaya. Tanggungjawab tersebut bukan semata-mata di atas bahu anak-anak kita dan guru-guru sahaja. Kita sebagai wapa juga perlu sentiasa melibatkan diri dan memantau pembelajaran anak-anak kita. Anak-anak ini perlu menyiapkan diri untuk belajar. Guru sentiasa bersedia memberikan pendidikan yang terbaik kepada kita. Kita sebagai bapa perlu sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada anak-anak kita. Kita juga seboleh-bolehnya perlu melibatkan diri dalam aktiviti sekolah sama ada melalui penyertaan PIBG atau KSIB, Kumpulan Sokongan Ibu Bapa. Saya mengalu-alukan komitmen ibu bapa dan untuk bersama membantu sekolah demi mencapai tahap optimum melalui peranan yang kita boleh mainkan. Sebarang sumbangan sama ada melalui buah fikiran, material juga penyertaan dalam aktiviti amatlah dihargai. Saya juga berharap apa jua permasalahan antara sekolah dan ibu bapa dibincangkan dalam grup PIBG melalui platform-platform yang disediakan. PIBG telah menyediakan platform WhatsApp dan Telegram, grup kumpulan sarana PIBG untuk ibu bapa sekalian mendapatkan maklumat-maklumat terkini tentang aktiviti-aktiviti anak-anak kita di sekolah. Dan juga platform ini terbuka untuk ibu bapa SK19 memberikan buah fikiran serta idea-idea untuk membantu kemenjadian anak-anak ini. Akhir kata, tuan-puan sekalian, saya mengharapkan kita sama-sama dapat memastikan kebersamaan antara PIBG dan sekolah terus berkekalan demi kecemerlangan anak-anak kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Majlis seterusnya menjemput Puan Munaliza binti Nawawi, Guru Besar SK Seksyen 19 untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam transformasi. Yang berbahagia Datuk Haji Azizi bin Abdul Hamid yang di-Pertua PIBD sesi 2021-2022. Yang dihormati barisan guru perongkanan Sekolah Kebangsaan Seksyen 19. Yang dimuliakan guru-guru tahun 1 yang rajin dan dedikasi. Yang dihormati ibu bapa serta penjaga murid-murid tahun 1 serta yang disayangi murid-murid tahun 1 sesi 2022. Pohon selasih tumbuh sebatang, sayang merbah di dahan cemara. Terima kasih dan selamat datang pelantar YouTube penghubung acara. Syukur Alhamdulillah kerana pada pagi Sabtu yang berkat ini, maka kita dapat bersama-sama menjayakan Hari Orientasi Tahun 1 sesi 2022 bagi Sekolah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam. Selamat datang diucapkan kepada semua ibu bapa penjaga tahun 1. Terima kasih kerana memilih serta memberi kepercayaan kepada Sekolah Kebangsaan Seksyen 19. Saya rasa debaran ibu bapa lebih hebat berbanding dengan anak-anak, terutama anak yang sulung yang baru nak menjejak kaki ke alam sekolah rendah. Zaman sudah berubah. Senario pendidikan dahulu amat jauh bezanya dengan sekarang. Apatah lagi di era pandemik COVID-19. Pihak sekolah sentiasa mematuhi SOP dan mengambil langkah-langkah pantas sekiranya murid disahkan positif COVID-19. Pihak sekolah juga menyediakan bilik khas iaitu bilik isolasi dilengkapi dengan test kit COVID-19, tong oksigen kecil, baju PPE, lampu ultraviolet, sanitizer dan lain-lain lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harap janganlah bimbang tentang situasi pandemik COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, istilah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pembelajaran Abad ke-21, Pentaksiran Bilik Darjah, Sekolah Transformasi dan lain-lain mungkin pernah dibaca di laman sosial atau media massa. Hasrat Kementerian Pendidikan untuk menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas dan memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. 4 daripada 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah berkaitan dengan pendidikan. Hadirin dan hadirat sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan pentadbir yang mengurus dan mentadbir Sekolah Kebangsaan Seksyen 19. Saya, Puan Munaliza binti Nawawi, merupakan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seksyen 19 dan saya dibantu oleh 5 orang guru perongkanan yang hebat dan mantap, iaitu Puan Asmida Jamaiyah binti Alias, Guru Perongkanan Pentadbiran. Yang dihormati iaitu Encik Muhammad Zaidi bin Abdul Majid, Guru Perongkanan Hal Ehwal Murid. Seterusnya Puan Yasmin binti Alia, Guru Perongkanan Co-Curriculum. Seterusnya Encik Kamisan bin Saimin, Guru Perongkanan Petang yang akan menjaga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya Guru Perongkanan yang menjaga murid-murid PPKI, murid istimewa, iaitu Encik Samsudin bin Zakaria. Hadirin hadirat sekalian, berilah kepercayaan kepada pentadbir dan guru-guru yang terlatih lagi dedikasi untuk menjaga anak-anak di sekolah. Kita wujudkan komunikasi yang baik dan kerjasama antara ibu bapa dan guru-guru sekolah ini. Kebersamaan itu penting untuk kejayaan serta kecemerlangan anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kejayaan anak-anak bukan bergantung 100% kepada pihak sekolah. 5 hari seminggu, bermula pukul 7.30 pagi sehingga pukul 1 tengah hari, bersama-sama guru dan 40 orang rakan di dalam kelas masing-masing. Guru-guru tidak mampu untuk memberi sepenuh perhatian secara individu, iaitu one-to-one konsep,
Selebihnya, anak-anak kita berada di rumah ataupun pusat asuhan. Justru itu, ibu bapa bertanggungjawab mendidik anak-anak di rumah. Pihak sekolah juga amat berharap tuan-tuan dan perempuan pastikan anak-anak kenal huruf, boleh membaca, mengeja dan memahami maksud perkataan. Tuan-tuan dan perempuan, sukatan pelajaran masa kini sudah tidak sama lagi dengan zaman tuan-tuan dan perempuan bersekolah dahulu. Bimbing anak-anak agar tidak ketinggalan membaca, menulis dan juga mengira. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, walaupun anak-anak tuan-tuan dan perempuan telah bersekolah tadika, telah ada asas membaca dan tahu operasi asas nombor, pasti ketinggalan juga jika tiada bimbingan lanjut di rumah. Sekarang tiada lagi peperiksaan seperti dahulu. Murid-murid hanya akan diberi tahap penguasaan untuk semua mata pelajaran. Tahap penguasaan terdiri daripada 6 tahap penguasaan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Yang terbaik adalah 6. So tidak ada lagi sistem markah dalam bentuk peratus dan juga grade A, B, C, D, E, F seperti zaman dahulu. Jadi memang banyak perbezaan, itu perbandingan dahulu dan sekarang. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan diberi kelas dan boleh bentuk grup Telegram untuk melancarkan komunikasi. Pihak sekolah akan create Telegram untuk setiap kelas. Grup WhatsApp ataupun Telegram kelas juga ada di bawah kelolaan KSIB, iaitu Kumpulan Sokongan Ibu Bapa. Jadi untuk grup WhatsApp atau Telegram di bawah kelolaan KSIB akan diwujudkan dan admin adalah terdiri daripada kaum ibu bapa yang dilantik. Jadi saya mohon sangat kerjasama ibu bapa, jangan post status politik, berunsur perkauman atau apa jua berita yang tidak sahih. Cukuplah grup itu dijadikan perbincangan maklumat anak di dalam kelas masing-masing. Baik, tuan-tuan dan perempuan, di sini saya ingin mengingatkan, sebelum anak-anak dihantar ke sekolah, tentulah beberapa persediaan yang perlu dibuat oleh tuan-tuan dan perempuan. Okey, di antara yang pertama, didik anak penggunaan tandas, cara buka dan pakai seluar serta cuci sendiri setelah buang air kecil atau air besar di tandas sekolah. Latih anak-anak lelaki pakai dan buka tali pinggang sendiri. Di sekolah masih menggunakan tandas cangkung, jadi saya pasti agak sukar untuk anak-anak membiasakan diri kepada yang menggunakan tandas duduk di rumah. Okey, yang kedua, ingatkan juga anak-anak minta izin dengan guru kelas sebelum keluar kelas. Seperti nak ke tandas atau berjumpa guru. Baik, seterusnya, sila tulis nama dan label barang anak-anak supaya dapat mengurangkan atau tidak berlaku kehilangan atau kecurian. Baik, seterusnya, yang keempat, ajar anak-anak mengenal mata wang. Bila boleh bersemuka kelak dan dibenarkan membeli makan di kantin, anak-anak sudah tahu penggunaan wang. Seterusnya, yang kelima, pihak sekolah menggalakkan murid-murid memakai kasut yang tidak bertali. Jadi bila murid-murid masuk bilik khas seperti surau ataupun pusat sumber, maka mereka mudah untuk membuka dan memakai semula kasut berbanding dengan kasut yang bertali. Baik, yang keenam, ajar anak susun buku ikut hari seperti jadual yang diberi kelak. Jangan bawa semua buku. Bila membawa semua buku akan menjadikan beg berat. Okey, seterusnya yang ketujuh, sekiranya hantar anak-anak waktu pagi, waktu petang, sesi petang saya mohon salam dan cium anak-anak di rumah. Jadi bila sampai di pagar sekolah, anak boleh terus turun. Ini untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas di waktu tengah hari. Di mana pada waktu itu mungkin ada murid petang yang baru sampai, murid pagi yang pulang. Baik, yang ke-8, sekiranya ada sebarang keraguan atau masalah tentang anak, bolehlah hubungi guru kelas, penyelaras ataupun para pentadbir. Disarankan untuk buat temujanji supaya tidak mengganggu waktu pembelajaran di sekolah nanti. Apa-apa perkara eloklah berbincang dahulu sebelum dibawa ke pihak atasan seperti pejabat pendidikan daerah, Jabatan Pendidikan Negeri ataupun terus ke KPM. Biarlah kita berbincang dahulu mengikut saluran yang betul.
Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ajakan ke-9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 juga menyatakan bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Jadi pada tahun ini juga pihak sekolah ingin memantapkan kumpulan sarana di kalangan ibu bapa. Jadi saya harap kepada ibu bapa yang berminat untuk membantu sekolah, jadi bolehlah maklumkan kepada guru kelas ataupun pihak pentadbir. Okey, sebarang bantuan diterima bukan sahaja RM1 tetapi juga idea, kepakaran dan kemahiran tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sebagai contoh khidmat tenaga yang diperlukan seperti sukarelawan, pusat sumber sekolah contohnya untuk membalut dan menyusun buku-buku. Begitu juga untuk keceriaan sekolah, mungkin ada ibu bapa yang berminat untuk melukis mural, mengecat. Boleh juga keceriaan di dalam kelas anak masing-masing. Baik, seterusnya contoh jurulatih untuk permainan ataupun pokok akademik. Mungkin ada ibu ayah yang memang hebat bermain bola sepak, bermain bola jaring, bermain catur, pingpong dan lain-lain lagi. Jadi bolehlah bantu sekolah. Begitu juga baik pulih kerosakan kecil seperti baik bocor ataupun menggantikan lampu-lampu yang sudah tidak berfungsi di dalam kelas dan lain-lain lagi. Pihak sekolah juga akan memberi borang pendaftaran sukarelawan kelak kepada ibu bapa yang berminat untuk menjadi sukarelawan. Tuan-tuan dan puan-puan juga akan menjadi ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Kepada yang berminat untuk menjadi AJK, itu ahli jawatankuasa, PIBG juga dialu-alukan. PIBG Sekolah Kebangsaan Seksyen 19 sentiasa membantu dan bekerjasama dengan pihak sekolah. Jadi ibu bapa boleh memberi sumbangan dana PIBG selepas mesyuarat agung tahun ini. Sampai itu, ibu bapa juga boleh mencari dana melalui syarikat swasta atau NGO, orang perseorangan untuk menambah sumber keuangan PIBG. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, guru-guru Sekolah Kebangsaan Seksyen 19 akan sentiasa memberi pendidikan yang terbaik untuk warga Sekolah Kebangsaan Seksyen 19. Akhir kata, saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada unit HEM, guru penolong petang serta ahli jawatankuasa pelaksana orientasi tahun 1 Sekolah Kebangsaan Seksyen 19 2022 ini. Pohon selasih di dalam kolam, anak haruan berenang-renang. Terima kasih saya ucapkan, budi tuan menjadi kenangan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin sekalian, sepanjang program berlangsung, ibu bapa yang mempunyai soalan atau cadangan berkaitan persekolahan, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengajukan soalan atau mengemukakan cadangan tersebut pada ruangan komen di sebelah. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Encik Kamisan bin Saimin, guru penolong kanan petang untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berusaha Puan Monaliza binti Nawawi selaku Guru Besar SKSS 19, yang berusaha YDP PIBG SKSS 19 Datuk Haji Azizi bin Abdul Hamid, yang berusaha rakan-rakan sejawat penolong kanan SKSS 19 Puan Asmida Jamaiyah binti Alias PK Pentadbiran, Encik Muhammad Zaidi bin Abdul Majid PK Hal Ehwal Murid, Puan Yasmin binti Alia PK Co-Curriculum, Encik Samsudin bin Zakaria PK PPKI, guru-guru SKSS 19, ibu bapa dan murid-murid tahun 1 sesi 2022-2023 yang dikasihi. Apa khabar semua? Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat hadir dalam hari orientasi tahun 1 sesi 2022-2023. Saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Kamisan bin Saimin,
Guru Penolong Kanan Petang SK Seksyen 19. Untuk pengetahuan tuan-puan, tahun ini kemasukan pelajar tahun 1 di SK Seksyen 19 adalah seramai 262 orang murid. Ini juga akan melibatkan pembahagian murid kepada 6 kelas, iaitu kelas 1 Alamanda, kelas 1 Akasia, kelas 1 Adelia, kelas 1 Azalia, kelas 1 Amarilis, dan kelas 1 Anggrek. Seterusnya, kita akan lihat untuk murid-murid tahun 1 adalah waktu persekolahan sesi petang. Seperti kebiasaannya, kita tidak menukar waktu, iaitu pada hari Isnin hingga Khamis. Jam 1 kita bermula pada jam 1.10 petang sehingga 6 petang. Pada hari Jumaat, kita bermula kelas pada jam 2 petang sehingga 6.20 petang. Bagi tahun 1, waktu rehatnya adalah pada jam 3.10 petang hingga 3.30 petang. Untuk rehat tahun 1, kita masih lagi mengamalkan SOP pandemik, iaitu murid tidak dibenarkan pergi ke kantin tetapi makan di dalam kelas. Untuk tempahan makanan akan dihuraikan oleh guru penyelaras tahun 1 sebentar lagi. Di sini saya ingin meminta kepada jasa baik pada ibu bapa agar dapat menghantar anak selepas jam 12.30 hari. Kerana selepas jam 12.30 hari, di sini guru yang bertugas telah sampai. Jadi seelok-eloknya untuk ibu bapa hantarlah selepas jam 12.30 hari. Jadi ada guru yang dapat mengawal murid-murid yang hadir. Jika ibu bapa menghantar terlampau awal, tiada guru-guru yang bertugas kerana di waktu itu guru sesi pagi masih lagi dalam sesi pembelajaran. Okey, seterusnya saya akan menyentuh sedikit mengenai peraturan hari pertama sekolah. Untuk pengetahuan ibu bapa dan murid-murid tahun 1 sesi 2022-2023, kemasukan hari persekolahan adalah pada 21 bulan Mac 2022, iaitu pada minggu yang keempat pada bulan Mac. Okey, kemudian untuk hari pertama, ibu bapa tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Ini disebabkan oleh SOP yang masih lagi dikuasakan dalam kawasan sekolah. Hantar murid di pagar A dan murid akan disambut oleh guru yang bertugas. Guru yang bertugas akan menempatkan murid mengikut barisan kelas masing-masing. Seterusnya, berikut adalah mata pelajaran yang akan dipelajari oleh murid tahun 1. Murid-murid tahun 1 akan belajar bahasa Malaysia, iaitu 10 waktu bersamaan dengan 300 minit untuk seminggu. Bahasa Inggeris 8 waktu, matematik 5 waktu, sains 3 waktu, pendidikan Islam dan moral 6 waktu, pendidikan seni visual 2 waktu, pendidikan muzik 1 waktu, pendidikan jasmani 2 waktu, pendidikan kesihatan 1 waktu, bahasa Arab 3 waktu, tasmik 2 waktu, dan akhir sekali ialah perhimpunan, iaitu 1 waktu. Jadi jumlah untuk 1 minggu murid-murid tahun 1 belajar adalah sebanyak 54 waktu. Ini adalah bersamaan dengan 1320 minit.
Kemudian kita akan teruskan lagi untuk slide seterusnya, iaitu pentadsiran bilik darjah PBD. Untuk pengetahuan ibu bapa dan murid tahun 1, pihak KPM telah memansuhkan peperiksaan dan menggantikan tool pentadsiran bilik darjah sebagai tanda ukur untuk murid-murid. Apa yang dikatakan pentadsiran bilik darjah? Pentadsiran bilik darjah merupakan pentadsiran yang berterusan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD boleh berlaku secara formatif dan sumatif, iaitu sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Seterusnya, bagaimana kita nak menilai PBD? Pelaksanaan PBD dilaksanakan dalam semua mata pelajaran. Ibu bapa tak perlu risau kerana pelaksanaan PBD bukan untuk membandingkan tahap penguasaan antara murid dengan murid yang lain. Ia bertujuan untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran. Dengan itu, pelaksanaan PBD dapat membantu guru dalam menambah baik pengajaran mereka. PBD juga akan dilaksanakan sepanjang tahun murid-murid berada di sekolah. Murid akan sentiasa dipantau sama ada dalam kelas dan di luar kelas. Kesediaan murid untuk hadir ke sekolah juga merupakan elemen dan satu daripada PBD. Seterusnya, bagaimanakah PBD dijalankan atau dilaksanakan di sekolah? Kaedah pentadsiran PBD adalah seperti pemerhatian, penulisan, lisan, kerja-kerja melalui projek, kuis, pembentangan dan lain-lain aktiviti pembelajaran. Ini bermaksud murid-murid akan dinilai dari segala sudut semasa berada di dalam kelas. Ujian kendiri COVID-19 murid sekolah di bawah KPM. Untuk pengetahuan ibu bapa dan murid, ujian kendiri COVID-19 akan dilaksanakan kepada murid yang bergejala semasa berada di sekolah. Bagi murid yang bergejala, kita akan mengasingkan murid-murid tersebut di dalam bilik isolasi. Seterusnya, sekolah SK19 juga akan melaksanakan ujian kendiri secara rawak pada setiap hari Rabu. Jadi, kepada ibu bapa, perlulah menghantar tangkap layar atau screenshot keputusan ujian kepada guru kelas supaya laporan dapat disediakan dan dihantar ke PPD. Berikut adalah gambar kit test COVID-19. Yang ini yang kita gunakan di sekolah, iaitu jenis Saliva Home Test. Jadi kepada ibu bapa bolehlah merujuk kepada panduan jika tidak mahir menggunakan peralatan ini. Jadi seterusnya saya teruskan kembali. Seterusnya, penggunaan Telegram Group untuk ibu bapa. Untuk pengetahuan ibu bapa, SK19 akan menggunakan aplikasi Telegram sebagai alat komunikasi. Di sini saya ingin menyampaikan kepada ibu bapa, mohon janganlah sampai mengganggu privasi guru semasa penggunaan aplikasi Telegram tersebut. Jaga adab dan pertuturan dalam grup tersebut. Berkomunikasilah dengan penuh ukhuwah dan harmoni. Kemudian di sini juga saya ingin maklumkan kepada ibu bapa agar membaca dan memahami maklumat yang disampaikan dalam grup kelas atau grup sekolah agar tiada kekeciran maklumat. Seterusnya, saya ingin menyentuh sedikit mengenai program Minggu Transisi Tahun 1. Untuk pengetahuan ibu bapa dan murid-murid,
pihak KPM masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai minggu transisi tahun 1 2022-2023. Namun, kebiasaannya minggu transisi akan dilaksanakan dari 2 minggu hingga 3 bulan mengikut KPM. Pihak sekolah juga akan memaklumkan hebahan sekiranya terdapat maklumat terkini berkaitan minggu transisi dalam grup rasmi Telegram tahun 1. Demikian sahaja taklimat saya untuk minggu orientasi transisi tahun 1 sesi 2022-2023 untuk puan-puan. Saya akhiri dengan ucapan saya wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada pengacara majlis. Sekian, terima kasih. Majlis seterusnya menjemput Encik Muhammad Zaidi bin Abdul Majid, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Seksyen 19 untuk menyampaikan taklimat pengurusan murid. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam transformasi. Terima kasih pengurusi majlis yang berusaha Puan Munaliza binti Nawawi, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seksyen 19, yang dihormati Datuk Haji Azizi bin Abdul Hamid, yang di-Pertua PIBG, yang dihormati Encik Muhammad Zahir bin Hariri, NYDP PIBG, Barisan Guru Penolong Kanan Puan Asminda Jamaiyah binti Alias, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Yasmin binti Aliar, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Encik Kamisan bin Saimin, Guru Penolong Kanan Petang, Encik Samsudin bin Zakaria, Guru Penolong Kanan PPKI, Ahli Jawatankuasa PIBG, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama bersua di alam maya pada pagi yang mulia ini sempena hari orientasi tahun 1 sesi 2022-2023. Saya Muhammad Zaidi bin Abdul Majid selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid berbesar hati berkongsi sedikit maklumat berkenaan Hal Ehwal Murid. Pertamanya, marilah kita saksikan ini dia gambar pintu utama sekolah di mana tertera di situ nama sekolah kita yang memang terkenal dengan TS25, Sekolah Transformasi. Baiklah, kita doakan sekolah kita akan terus maju pada masa akan datang. Ini adalah gambar pintu daripada belakang sekolah yang tertera juga nama sekolah Kebangsaan Seksyen 19 berhadapan dengan PPD. Seterusnya, ini adalah peta sekolah di mana kita dapat maklumat di sini bahawa sekolah berselebahan dengan kias ya, iaitu satu organisasi kerajaan dan juga di belakang sekolah bangunan ada Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Perdana. Sekolah juga berada di tengah-tengah kawasan penduduk di Jalan Petani dan Jalan Kepuk Seksyen 19. Berdekatan juga di sekolah adalah Masjid Al-Huda dan Surau Al-Amin. Kita perhatikan kawasan sekolah agak luas dan sebahagian besar adalah padang. Ini menunjukkan sekolah Kebangsaan Seksyen 19 amat mementingkan pelibatan murid-murid di padang. Walau bagaimanapun, dalam keadaan pandemik sekarang, kita agak terhad pelibatan kita di padang. Ini adalah peta bangunan sekolah keseluruhannya. Kita perhatikan ada tulisan merah blok C di mana anak-anak tuan-tuan perempuan akan ditempatkan belajar di situ. Di mana di situ ada kelas-kelas tahun 1. Baik, pintu masuk. Inilah keadaan sebenar kita. Ini gambar terbaru. Di mana surau pun surau baru. InsyaAllah. Doakan yang terbaik untuk semua.
Pintu masuk guru dan pelawat sahaja. Ini bila pintu hadapan sekolah hanya khas untuk guru dan pelawat sahaja. Kita akan terangkan selepas ni di mana guru murid akan masuk. Di sebelah pintu besar ada kita letakkan paparan informasi. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengikuti perkembangan terbaru melalui LED, papan LED tersebut, dan kita akan selalu kemas kini dari masa ke semasa. 6 kelas tahun 1, sesi 22-23, di mana semua kelas memang ditempatkan ya sejak beberapa tahun ini kita bagi blok C semua, di mana aras bawah kita dapat kelas, kita tempatkan kelas satu Al-Mada dan satu Al-Kasiyah. Nanti anak-anak tuan-puan akan diberikan kelas masing-masing cepat dalam masa yang terdekat. Aras satu, maksud di tengah-tengah kita 3 tingkat. Aras satu ialah satu Adalia, satu Azalia, satu Anggrek, satu Amaris. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang baru di sekolah ni, semua kelas bermula huruf A. Baiklah, seterusnya pengurusan kelas juga melibatkan, kita harapkan penglibatan aktif ibu bapa dalam perbincangan guru kelas dan telegram kelas, tetapi dalam keadaan terkawal. Dan kita harapkan juga ibu bapa boleh bertanya ya. Selalulah bertanya sesama rakan ibu bapa dalam kumpulan telegram tersebut agar ia dapat bantu dalam sedikit-sedikit permasalahan atau pengurusan anak di sekolah. Ada ibu bapa yang memang dah biasa di sekolah ni, anak-anaknya sudah beberapa orang sekolah, mungkin dapat membantu anak ibu bapa yang masih baru di sekolah atau baru berada di sesi 19 supaya lebih jelas dalam anak-anak di sekolah ni. Dan kita harapkan juga ibu bapa dapat membentuk satu kumpulan ibu bapa yang baiklah, yang kuat, yang harmoni, agar dapat mencantik dan menceriakan kelas anak-anak kita masing-masing ya. Kita harapkan setiap kelas tu ada kumpulan ibu bapa yang kuat ya. Lebih ramai lebih baik ya, melalui media sosial saja, media sosial. Di situ kita boleh melantik juga ketua-ketua yang mewakili ibu bapa dalam kelas tersebut supaya dapat membincangkan apa-apa saja info-info yang baik dengan guru kelas. Seterusnya terus kepada peringkat pentadbiran sekolah. Dan kita harapkan juga ibu bapa dapat menjaga keamanan dan ketenangan semasa merespon di dalam grup telegram yang akan dibentuk nanti, supaya keadaan lebih terkawal dan kita lebih selesa ya, bersama dengan kawan-kawan ibu bapa anak-anak bersekolah di sekolah ini pada sesi akan datang. Kita juga nak memahami bahawa kita mempunyai pelbagai latar belakang ya. Ada yang beruntung, ada yang sederhana, dan berbagai-bagai juga sejarah ya. Kita harap kita dapat jaga dan kita fahami sama kita. Seterusnya dalam pengurusan ahli waris murid juga kita mementingkan untuk membangun modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, maksud anak ke depan, dan ibu bapa susah tahu yang mana yang biasa menelusuri kita punya FB yang anak-anak kita sangat berbakat dan ke depan dalam menyampaikan pendapat, berkepribadian mulia, berpengetahuan dan kemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju. Kita bertanggungjawab untuk menyediakan anak-anak kita untuk menghadapi cabaran hidup masa depan yang semakin mencabar, sangat cepat dari semua segi. Sekolah mengambil peranan. InsyaAllah kita cuba sebaik mungkin. Kepada ibu bapa yang maklum, sekolah kita adalah salah satu daripada sekolah model di daerah kita. Sebenarnya memang terkenal hingga ke peringkat kebangsaan. Kita harapkan ia berterusan dan menjadi lebih baik pada masa akan datang. Di sini mengenai pendaftaran pertukaran berhenti sekolah, ibu bapa perlulah mendaftarkan anak atas talian
di public.moi.edu.my. Di sini semua maklumat murid ditempatkan dalam talian di Kementerian Pelajaran Malaysia. Sini kita harapkan kerjasama ibu bapa agar lebih aktif dalam media sosial atau dalam memang zaman kita, zaman internet ni, semoga tiada masalah. Kerana semua operasi, semua data, semua maklumat melalui internet. Di sini biasa ya, kalau jika kita mempunyai akaun, pastilah ada kata laluan. Kita harapkan tuan-tuan puan-puan dapatlah menyimpan kata laluan agar tidak lupa. Kerana inilah selalu masalah yang dihadapi. Sehingga kan jika lupa, kita terpaksa berhubung dengan kementerian terus, bukan sekolah simpan. Ada juga ibu bapa yang beranggap bahawa sekolah boleh membantu, tapi sebenarnya tidak. Jika itu laluan, itu satu kerja yang agak rumit untuk dapat kembali. Kita harapkan kita dapat menyimpan mana-mana yang lebih selamat, dan jangan lupa kita boleh juga terpulang macam mana cara untuk menyimpan kata laluan itu. Kita akan gunakan mulai sesi kemasukan ni hingga bila-bila, mungkin sampai sekolah menengah, mungkin sampai kepada universiti peringkat anak ya. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik. Dan ini aplikasi pangkalan data murid. Di sinilah segala maklumat anak-anak disimpan. Seluruh Malaysia kita gunakan APDM ini. Para ibu bapa, penjaga perlu mengemaskan beberapa maklumat asas melalui sistem ini. Sistem dibangunkan khas untuk pelajar-pelajar Malaysia. Dan seluruh dunia pun ada juga masing-masing. Dan antara maklumat yang perlu dikemaskan ini termasuklah profil anak jagaan. Ya, ada anak yang bukan ibu bapa yang jaga, mungkin ada bapa saudara jaga, atau anak tuan-tuan bagi anak bagi orang lain jaga, mungkin kat kampung ke. Itu anak jagaan ni ada dua penjaga perlu mendaftarkan nama di dalam sistem ni. Alamat anak jagaan, alamat sekarang ya, kita difahamkan jika bersekolah di Seksyen 19 perlulah berada berdekatan dengan kawasan Seksyen 19. Dan juga di situ ada maklumat asas kesihatan murid dan perakuan maklumat. Maksudnya di situ ibu bapa perlu klik, bila isi, klik mengesahkan bahawa ini adalah benar. Dan cetakan BMM ni ialah borang maklumat murid. Ada juga di sini, dan nanti kita boleh tanya juga guru kelas, mungkin disediakan secara hard copy di sekolah. Dan sini lebih mudah jika ibu bapa terus kalau boleh mencetak borang maklumat untuk keperluan-keperluan akan datang. Dan juga mencetak surat persetujuan kesihatan. Ini penting bagi pihak sekolah mengetahui bagaimana ibu bapa yang kebenaran ibu bapa untuk kesihatan anak-anak. Ada juga ibu bapa yang mempunyai panel klinik sendiri yang tidak mahu. Kebanyakannya murid-murid kita didatangi oleh klinik kerajaan untuk merawat secara berkala. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada panel klinik sendiri, bolehlah maklumkan kepada guru kelas. Kesimpulannya memang aplikasi pangkalan data murid ini mengandungi banyak maklumat murid, dan insya-Allah kita cuba jaga. Bukan cuba jaga, memang kita mesti menjaga kerahsiaan dalam ini, dan kita juga memohon ibu bapa juga faham bagaimana proses ini dan sama-sama bekerjasama untuk menjaga kerahsiaan pangkalan data murid ini. Dan ini yang amat-amat kita harapkan supaya sentiasa dikemaskan. Mungkin dalam sebulan 2 kali bila ada bertukar kerja atau pertambahan ahli keluarga atau kes-kes yang lain. Kita harapkan terus menghubungi ibu bapa, menghubungi guru kelas. Baik. Seterusnya dokumen yang perlu dilengkapkan bila masuk sekolah ni ialah fail peribadi murid. Kita akan tuan-tuan kena beli fail peribadi untuk diletakkan segala dokumen-dokumen. Masing-masing setiap seorang ada satu fail. Salinan surat beranak, sijil lahir, kad gigian,
Kad weekend ni perlu, wajib. Ya, kita maklum, kita memang klinik akan datang untuk cek, untuk periksa gigi anak-anak kita. Ya, maklumlah kita anak kita memang zaman membesar, perlukan pemeriksaan berkala. Semua kesihatan termasuk gigi yang amat penting dan perlulah kebenaran ibu bapa sendiri. Jika memang memerlukan pemeriksaan oleh klinik kerajaan datang di sekolah. Baik, borang penerimaan buku teks. Buku teks ada dibekalkan ya selepas transisi, nanti kita cerita tentang buku teks. Dan di sini juga ada borang, di situ kita letakkan dalam tuan-tuan dan puan-puan kena sign ya, atau anak-anak ya, biasa ke anak lah sign untuk tanda penerimaan nanti ya. Dalam dokumen ini termasuk dalam dokumen yang dilengkapkan nantilah ya. Rekod kesihatan anak, pastikan rekod kesihatan anak daripada awal ya dilahirkan, dibekalkan ya salinan ini kepada guru kelas. Nanti kita akan masuk dalam free body. Jadi untuk kita bagi maklumat kepada doktor yang datang nantilah ya. Dan ada juga borang maklumat murid. Borang maklumat murid ni sama juga dengan LPDM sebenarnya ya, maklumat dia mengenai ibu bapa dan pelbagai lah terperinci maklumat murid. Itu secara borang maklumat secara hard copy lah cara bercetakan. Secara dalam talian tu lebih kurang sama, tapi perlu ada dua sebagai untuk kes-kes kecemasan. Dan kita mengharapkan dapat juga gambar pasport terkini murid sebanyak 4 keping. Nanti bila masuk nanti maklumat lanjut boleh hubungi melalui guru kelas masing-masing. Baiklah, seterusnya pertukaran sekolah. Jika ada dalam kalangan kita ingin berpindah atau memindahkan anak, cara-caranya ialah dapatkan borang pertukaran daripada pejabat sekolah, di pejabat sekolah, dan minta borang, kemudian lengkapkan borang. Ada beberapa maklumat yang perlu lengkapkan, dokumen. Dan hantar bila lengkap dengan borang-borang dokumen yang diperlukan, boleh hantar semula ke sekolah dan sekolah akan proses borang. Mungkin mengambil hingga 5 hari ya, sebelum sekolah hubungi balik apabila sudah lengkap. Dan borang yang lengkap, ibu bapa boleh ambil dan hantar ke PBD untuk kelulusan penempatan. Ya, penempatan di negeri atau di mana-mana sekolah yang diinginkan. Kemudian bila dah dapat PPD dah luluskan, mohon serah semula satu salinan kepada sekolah asal yang asal boleh bawa ke sekolah barulah ya, salinan dia. Dan sekolah baru bila dah berpindah ni, pastikan kita akan bagi fail murid dan buku teks. Buku teks buat masa ni kena bawa ke sekolah baru ya, tak perlu hantar. Sebab sistem dah lain daripada dulu ya. Dan kita dah selaraskan di seluruh negara macam tu. Baiklah, seterusnya bantuan dan kebajikan. Sekolah rendah menyediakan bantuan dan kebajikan pemberian yang layak. Dan kita sedia maklum dalam semua kita ada berbagai peringkat peringkat yang mampu dan tak mampu. Kita raikan semua golongan-golongan di sekolah kita. Baiklah, ada rancangan makanan tambahan ya, ini kepada yang layak ya. Nanti kita terangkan apa kelayakan dia. Dia akan disediakan makan, kantin sediakan yang berharga RM2.50 dan program susu sekolah, dan kita juga bekalkan susu pada yang layak. Bantuan awal persekolahan. Bantuan awal persekolahan atau BAP ni layak kepada semua. Yang berdapatan isi rumah RM3,000. Ya, itu masing-masing macam RMT lain dia punya syarat dia. Bantuan awal persekolahan lain syarat dia. Harap semua faham lah. Tak semua kadang-kadang tu macam kita rasa tak adil. Tapi itulah, kita terpaksa ikut sistem untuk keseluruhan. Kita tak boleh setiap untuk memperincikan satu-satu mengikut masing-masing. Mungkin bantuan persekolahan dah RM3,000. Dia tak kira anak berapa orang. Pendapatan yang satu rumah atau ibu atau bapa campur RM3,000 ke bawah setiap bulan layak. Tahun ni, mulai tahun ni kita layak RM150 seorang murid. RM150 seorang murid. Kita perlukan juga dokumen-dokumen yang penting nanti. Boleh hubungi guru kelas. Termasuklah slip gaji.
dan my kit anak dan juga salinan dekat menalan ibu bapa untuk menentukan kesusahan kelayakan ni. Dan kita juga ada kumpulan wang amanah pelajar miskin kepada pelajar-pelajar miskin mengikut aras dia punya kelayakan nanti. Memang ada bantuan dan bantuan pakaian seragam kurikulum. Ini untuk khas tahap 2 lah. Tapi untuk makluman saja memang ada. Tapi tak banyak. Biasanya satu dekat Seksyen 19 ni hanya seorang atau 2 orang saja yang layak. Baik, ilmu murid khas ini kita namakan IMK, ilmu murid khas berkeperluan khas ni khas kepada murid-murid yang menaikat OKU. Orang kelainan upaya perlu daftarkan kad, bawa ke sekolah dan dia layak untuk dapat allowance murid khas bulanan. Baik. Dan seterusnya ada insurans takaful jika anak-anak mengalami kecemasan, masuk hospital, pembedahan, boleh hubungi guru kelas akan hubungi pejabat sekolah. Kita akan keluarkan nombor untuk dapatkan insurans lah. Tak perlulah bayar tak payah lebih lah, mungkin ada bayar sikit-sikit di hospital kerajaan. Dan lain-lain sumbangan, jika ada sumbangan lain, sumbangan peribadi daripada pihak luar, dan kita galakkan siapa yang mampu boleh bagi kepada unit bantuan kebajikan sekolah untuk kita agihkan kepada mereka yang memerlukan. Terutamanya baru-baru ni yang kita dilanda banjir, kita bantu, dan ada juga yang ada kematian, kita bantu mana boleh, insyaAllah. Baik, seterusnya inilah yang saya katakan jadual garis kemiskinan peringkat nasional 2016 dan 2019. Bagi tujuan Semenanjung Malaysia, isi rumah yang pendapatan isi rumah dia 604 atau per kapita ni bila bahagi kepada bilangan ahli keluarga 151 layak bagi tahun 2016. Dan bagi tahun 2019 meningkatlah. Untuk makluman semua, pemberian bantuan RMT yang RMT tadi ialah pada tahun 2022 masih ikut tahun 2016 berdasarkan PGKN ni. Paris Garis Kemiskinan Nasional 2016. Kita masih mengekalkan ni walaupun kita dah ada kita punya pengiraan baru, tapi kerajaan menetapkan untuk kita punya bantuan RMT kita ikut kepada PGKN 2016. Nanti ibu bapa boleh hubungi guru kelas untuk menyerahkan butir-butir mengikut kita tengok mana yang layak. Okay, ada banyak bantuan, insyaAllah. Seterusnya kantin dan kedai buku. Ini kantin kita yang atas tu dan kedai buku kita masih beroperasi. Ya, alhamdulillah boleh beroperasi mengikut SOP terkini. KPM dan MKN berubah-ubah kadang tu. SOP kita sentiasa berubah. Buat masa ni hanya di kantin khas kepada murid dan kantin khas kepada murid dan murid sekolah kebangsaan 19 sahaja. Minta maaf kalau boleh ibu bapa tidaklah masuk ke kawasan sekolah untuk membeli barang di kantin sebab memang terhad. Dan juga kedai buku sama juga khas untuk murid-murid dan cikgu di sekolah saja. Dan kantin setakat ni mengikut SOP ni tiada murid makan di kantin. Murid hanya makan di kelas saja. Tiada jualan terus kepada murid sehingga kini. Kita tak tahu SOP akan datang. Mungkin boleh jualan kepada murid mengikut SOP. Setakat ni sekolah tiada lagi jualan terus. Dan kantin sentiasa dipantau oleh Kementerian Kesihatan, Majlis Pemudahan Tempatan, MBSA, PPD dan sekolah sendiri akan buat pemantauan lah masa ke semasa supaya makanan yang dibekalkan atau bekalan makanan tu bersih mengikut apa yang ditetapkan. Dan kedai buku kita mohon ibu bapa perhatikan pembelajaran anak, terutama anak yang kecil tahun 1 kan. Mungkin dia dah pandai beli, tak apa, alhamdulillah. Yang masih baru nak pandai dan tak pandai, kita perhatikan dengan cara macam mana? Dengan cara kita pantau apa dia beli kan. Kadang-kadang
tak tahu dia nak beli apa kan, ikut kawan je. Dan kita kena pantau juga keadaan anak-anak. Dah beli apa dalam beg dia. Jangan dia tak beli tapi ada dalam beg dia, kan? Ada yang dia beli tapi tak ada dalam beg dia juga. Itu ialah kita harap saling memahamilah anak-anak kecil kan, supaya tak jadilah masalah besar. Kalau boleh kita selesaikan. Dan insyaAllah kedai buku mula operasi pada 28 hari bulan 2 ni. Ya. Minggu akan datang. Kita boleh, ibu bapa boleh masuk untuk beli, dan kita akan bekalkan senarai buku, senarai harga buku dan paratan kedai buku yang telah disahkan oleh peringkat pentadbiran sekolah. Baru kita boleh beli. Ibu bapa boleh masuk melalui pintu pagar, daftarkan nama, baru masuk. Kita mengawal kemasukan ibu bapa untuk beli, untuk masuk ke kawasan sekolah ni mengikut SOP sekarang. Seterusnya mengenai SPBT, skim pinjaman buku teks. Kita buku teks dibekalkan kepada anak-anak. Buku teks dan buku aktiviti akan diberikan kepada murid tahun 1 selepas tamat program transisi. Buku teks ada sekali dengan buku aktiviti yang berdasarkan buku teks yang memang bantuan kerajaan akan diberikan kepada murid tahun 1. Transisi ni adalah satu program kepada tahun 1 untuk membiasakan di suasana di sekolah. Dia akan diuruskan oleh guru-guru tahun 1. Buku teks adalah buku pinjaman yang dibekal oleh kerajaan, wajib dibalut dengan dijaga dengan baik. Walaupun mungkin bukan buku baru, tapi masih boleh digunakan. InsyaAllah. Dan wajib dipulangkan pada akhir tahun sesi persekolahan. Jika masih bersekolah, bila nak naik tahun 2 nanti kena pulangkan dan dapat buku tahun 2 lah. Penyelaras SPBT akan menguruskan pengagihan buku teks kepada semua murid melalui guru kelas. Nanti buku aktiviti, maksudnya buku aktiviti ni ialah buku teks juga. Cuma boleh tulis. Buku teks tak boleh tulis, tak boleh conteng. Buku pinjaman yang diberikan oleh kerajaan wajib dibalut dan jaga dengan baik, tidak perlu dipulangkan pada akhir tahun sesi persekolahan. Buku aktiviti ni adalah ada kawan kepada buku teks tu, untuk buat aktiviti khasnya kepada murid tahap 1. Ini tak perlu dipulangkan pada akhir tahun, tapi kita gunakan. Dan buku tulis boleh dibeli di kedai buku. Seperti yang kita maklumkan tadi, pada 28 bulan 2 ni boleh mula beli. InsyaAllah bekalan cukup. Seterusnya program pendidikan di sini juga, program pendidikan pencegahan IT dadah. Di bawah hal ehwal murid juga, kita memperkenalkan program pendidikan pencegahan dadah pada murid-murid. Kita hendaklah sama-sama menjauhkan murid kita daripada rokok dan sebagainya, kerana ialah dipercayai punca ketagihan dadah nanti. Kan? Sangat menakutkan, dan kawalan daripada ketagihan dadah bermula daripada rumah. Kita perlulah mulakan mengawal atau memantau anak kita daripada kecil, daripada tahun 1. Maklumlah di akhir-akhir ini kita nampak memang menakutkan. Kita pantau anak-anak kita sebelum terlambat. Dan sekolah juga mendapat kerjasama dari NGO atau tuan-tuan puan-puan yang ada bergiat cergas dan NGO mana-mana berkaitan dengan dadah, boleh hubungi saya atau pihak sekolah atau guru kelas untuk kita untuk perkenalkan, untuk memberi kesedaran kepada anak kita. Mungkin anak-anak kita walaupun tahun 1 tapi sudah sedar, sudah pandai untuk menerima apa kita berikan, info kita berikan untuk menjadi bekalan mereka, sebagai murid yang baik, insya-Allah. Di sini juga dalam haluan murid juga saya ditugaskan berkenaan dengan program pendidikan pencegahan denggi. Kita maklum denggi ni masih lagi belum mereda di dalam negara, masih lagi ada lagi kematian-kematian disebabkan denggi. Kita perlulah sedar ini kita dapat atasi dengan cara menyendarkan anak-anak kita pun dari kecil lagi. Kita memang kawasan sekolah
bebas denggi, tiada kes-kes denggi. Jangka masa yang terbaru ni tiada lagi ya. Dan kita harapkan murid kita sebagai ejen perubahan di sekolah, rumah dan masyarakat, mana mereka sedar betapa bahaya denggi, secara automatik mereka sama-sama mengingatkan kita juga kan, kena nyamuk kan. Dan pelibatan NGO juga digalakkan untuk dalam pencegahan denggi ni di mana-mana saja. Apa-apa NGO digalakkan untuk sama-sama kita menyedarkan anak-anak kita atau kita sekalian menjaga daripada demam denggi, demam denggi ni. Dan kesedaran bahaya nyamuk Aedes, dan kita harapkan anak-anak kita faham, faham betapa nyamuk Aedes ni macam mana kan. Kita boleh hindarkan dia. InsyaAllah kita akan terapkan di sekolah kita. Berkenaan disiplin murid, saya sentuh disiplin murid. Ini adalah buku panduan peraturan murid. Di sinilah buku ni lah akan tuan-tuan dan puan beli, dan mungkin tahun satu yang pandai baca tu alhamdulillah, yang tak pandai baca kita boleh ingatkan sikit-sikit. InsyaAllah kita juga akan ingatkan dalam perhimpunan sikit demi sedikit apa kandungan buku ni, supaya murid-murid kita menjadi lebih disiplin di sekolah ni. Setakat ni alhamdulillah kita maklum murid-murid 19 sangat baik, disiplin, dan kita cuba kekalkan dan tambah baik lagi. Inilah dalam buku ni kita ada maklumat-maklumat seperti waktu persekolahan, kemudahan sekolah, keselamatan, kebersihan, data tertib. Itu maklumat-maklumat dalam buku ni. Sasiah, pusat sumber, ada juga gerak kerja kurikulum bagaimana, dan hak minat tanggungjawab murid-murid. Dalam buku ni sikit banyak ada lah info untuk diterangkan berkenaan dengan perkara tersebut. Sebenarnya pakaian seragam, beginilah pakaian seragam anak murid kita, lelaki, perempuan yang bertudung dan perempuan yang tak bertudung. Inilah gambaran secara jelas, gambar-gambar contoh. Sebenarnya berkenaan dengan logo sekolah, tanda nama, logo sekolah, ada tanda nama murid lelaki ditampal di atas poket baju sekolah, logo sekolah di atas, tanda nama di bawah logo sekolah. Murid perempuan pula ditampal jahit paras dada murid, logo sekolah di atas, tanda nama di bawah logo sekolah. Ini tudung, Baiklah, pakaian pendidikan jasmani kesihatan warna putih, seluar trek gelap, biru gelap atau hitam, boleh dibeli kedai buku dengan harga RM21. Baju RM20 lebih kurang macam tu. Okay, nanti tanya untuk harga terbaru. Setakat ni RM21. Baik, aktiviti senarai senarika bolehlah murid perlu pakai pakaian seragam jika ada daripada rumah. Jika ada aktiviti lah ada insyaAllah. Kita doakan yang terbaik. Seterusnya pakaian sukan, kita ada 3 rumah sukan yang berwarna indigo, magenta, turquoise dan jingga atau oranye. Di mana anak-anak tuan-puan akan dibagikan permainan, dan kita harap tuan-tuan puan-puan dapat menerima lah seadanya pembahagian nanti. Tak boleh pilih, kalau pilih semua nak pilih kan. Baik, seterusnya dengan 3K, kebersihan, kesihatan, keselamatan. Kebersihan, ada buku garis panduan amalan kebersihan sekolah yang menjadi panduan kita, dan kita harapkan kita sama-sama ingatkan murid agar menjaga tandas agar boleh digunakan dengan selesa, terutamanya pada murid yang baru nak bersekolah ni, jauh daripada ibu bapa dan penggunaan tandas ni. Sebelum ni masa di rumah dengan ibu bapa, baiklah, dan insyaAllah kita akan ada juga gotong royong peringkat kelas, peringkat sekolah dan peringkat PIBG. Baik, gunaan kesihatan, kita ada bilik kesihatan di mana murid-murid yang demam akan ditempatkan bilik kesihatan sementara menunggu ibu bapa mengambil, dan kita juga mengambil berat tentang penyakit berjangkit seperti tadilah denggi dan macam-macam sekarang ni, COVID berjangkit. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Dan imunisasi, program imunisasi daripada hospital atau klinik kerajaan akan turun ke sekolah untuk memberi imunisasi atau vaksin kepada anak-anak. Pastikan ibu bapa memberi kebenaran bertulis, iaitu dengan tanda tangan. Kalau tak benarkan, tulis tak benarkan. Baiklah.
Keselamatan, sedikit info, pintu masuk sekolah datang dan balik gunakan pintu A, pintu B. Ya, pintu A dekat tempat letak bas sekolah. Bersebelah dengan kantin sekolah. Bukan pintu utama, pintu utama bukan pintu A. Pintu utama nama dia pintu utama. Pintu A, pintu B untuk murid. Murid tidak benarkan menggunakan pintu utama berhadapan jalan besar dah disebutkan. Keluar masuk murid kawasan sekolah akan diawasi oleh pengawal keselamatan dan pintu pagar sekolah sentiasa ditutup sepanjang waktu persekolahan. Ibu bapa tidak dibenarkan masuk kecuali ada urusan dan perlu mendaftar di pondok pengawal dan pejabat sekolah. Ibu bapa yang perlu mengambil anak selepas tamat sesi persekolahan. Ya, tak boleh tengah-tengah. Kalau emergency lain sekolah tidak akan bertanggungjawab di atas kesebaran kesilatan semasa selepas sesi persekolahan berakhir. Maksud bukan atas tanggungjawab, tapi lepas sekolah harapkan ibu bapa ambil anak. Sebab sesi petang akan atau cikgu pun ada tugasan selepas tu. Ibu bapa ingin mengambil anak ketika sesi persekolahan perlulah mengisi borang pelawat. Jika ada kecemasan boleh ambil anak, tapi kena isi buku pelawat dan maklumkan di pejabat. Sebab urusan berkaitan aduan, cadangan lain-lain perlu melalui pentadbir di pejabat. Terus kepada pejabat atau telefon, insyaAllah. Keadaan murid, kita harapkan murid perlu hadir setiap hari. Inilah mengikut kita. Tujuan sekolah diadakan untuk murid hadir ke sekolah. Dan murid tidak hadir sekolah adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memaklumkan kepada guru kelas atau pejabat sekolah melalui guru kelas biasanya. Kalau tak hadir, bagi tahu. Kemudian beri surat atau sijil cuti sakit doktor sebagai bukti ketidakhadiran. Isu tidak hadir ni sangat penting kerana kita tidak mahu sekolah hanya atas nama saja, tapi murid tak ada maklumat. Mohon kerjasama ibu bapa. Ini ni aplikasi pakaran elektronik tadi dah sebutkan. Di sini maksud di sini mengenai kehadiran, kita akan rekodkan kehadiran. Dulu pakai buku, sekarang semua atas talian, dalam talian kita isi. Terus kementerian tahu dan apa masalah sekolah memang kita akan kongsikan sampai ke peringkat kementerian. Sebab itulah kita mengharapkan kerjasama ibu bapa untuk maklum pada guru kelas apa masalah jika tak hadir. Surat amaran tak hadir, kita akan ada 3. Buat masa ni tak ada lah. Sebab kita ada pandemik ni, kita ronggarkan. Bukan maksud longgarkan kita benarkan, tapi perlulah kita saling memahami. Kerana anak-anak kita penting diberi input pelajaran. Kerana masa sentiasa berjalan cepat. Inilah surat amaran. Jika ada lah, kita beri. Saluran informasi sekolah. Sebelum sebelum akhir, kita inilah antara saluran informasi sekolah. Boleh berhubung melalui telefon sekolah 0355415611 atau telegram sekolah, kelas telegram sekolah. Nanti kita akan perkenalkan grup telegram sekolah melalui penyelaras tahun 1 nanti. Facebook, kita ada Facebook dan kita ada YouTube dan ada kita email sekolah. Boleh email juga apa-apa pertanyaan, boleh email ke sekolah. Dan ini slide terakhir saya, insyaAllah. Saya hargai atas perhatian tuan-tuan dan puan. Sila bertanya jika kekeliruan. Maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan taklimat dari penyelaras tahun 1. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Nur Fadila binti Saugi untuk menyampaikan taklimat. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis yang dihormati Puan Monaliza binti Nawawi, Guru Besar SK Seksyen 19 yang berusaha, para pentadbir dan yang dihormati serta dikasihi ibu bapa dan murid-murid tahun 1 sesi 2022-2023 sekalian. Saya selaku penyelaras tahun 1 akan berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan minggu transisi dan kedai buku serta tempahan makanan yang dilaksanakan di sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Seksyen 19. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kerana berjaya mendapat tempat di sekolah kita. Seterusnya, kita akan berkenalan dengan para pentadbir. Berikut merupakan barisan pentadbir bagi SK Seksyen 19 diterajui oleh
Puan Monaliza binti Nawawi sebagai guru besar dan dibantu dengan barisan para pentadbir dimulai dengan Puan Asmidah Jamiah binti Alias sebagai penolong kanan pentadbiran. Seterusnya Encik Muhammad Zaidi bin Abdul Majid penolong kanan hal ehwal murid. Diteruskan lagi dengan Puan Yasmin binti Aliar penolong kanan co-curriculum. Encik Kamisan bin Saiman sebagai penolong kanan petang dan Encik Samsudin bin Zakaria sebagai penolong kanan khas pendidikan khas. Seterusnya saya akan perkenalkan barisan guru kelas bagi tahun 1 sesi ini. Dimulai dengan Puan Asmahani binti Zainul Abidin untuk 1 Alamanda, Puan Nur Azlinda binti Nur Muhammad Nur 1 Akasia, Puan Nur Juwaini binti Abdul Aziz 1 Amarilis, Puan Hasniza binti Ayub 1 Adelia, Puan Nur Malisa binti Abdullah 1 Azalia dan Puan Madiah binti Ibrahim di kelas 1 Anggerik. Selain itu kita ada juga beberapa orang kuat lagi untuk tahun 1. Kita berkenalan dengan Puan Nuranizah binti Wan Abdul Rauf. Ini merupakan guru bimbingan dan kaunseling bagi sesi petang. Jika ada sebarang masalah, murid ada masalah, bolehlah berjumpa dengan guru ini. Dan saya sendiri, Puan Nur Fadilah binti Sabi sebagai penyelaras tahun 1 dan saya dibantu kuat oleh Puan Madiah binti Ibrahim sebagai penolong penyelaras tahun 1. Pada hari ini saya akan berkongsi lebih kepada minggu transisi yang kita akan jalankan sebaik sahaja sekolah bermula. Kita masih belum mendapat surat rasmi bertempoh untuk minggu transisi ini sebarang makluman lagi kita akan jelaskan dalam Telegram nanti. Okey, secara umumnya minggu transisi ini merupakan satu program yang memang dirangka oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan murid-murid beralih fasa menghadapi perubahan dan menyesuaikan diri dan membina kejayaan mereka di sekolah rendah. Maksudnya fasa daripada sekolah tadika ataupun prasekolah dan untuk menyesuaikan diri di sekolah rendah. Okey, sepanjang minggu transisi kita ada beberapa perkara. Yang pertama, kita akan tentukan pakaian apa yang perlu dipakai semasa tempoh minggu transisi, peralatan apa yang perlu dibawa dan bagaimana kita berhubung antara ibu bapa dan guru-guru iaitu melalui channel Telegram rasmi tahun 1. Okey, kita hanya menggunakan untuk tahun ini dan akan datang kita hanya gunakan sebarang grup kelas ataupun apa-apa grup untuk sekolah ini kita gunakan Telegram secara rasmi. Okey, kita teruskan dengan pakaian rasmi semasa transisi. Pakaian ini juga pakaian rasmi biasalah pada hari-hari biasa. Okey, ini saya tunjukkan terlebih dahulu untuk murid lelaki. Okey, pada hari Selasa dan Khamis kita akan memakai pakaian sukan ataupun pakaian PJ lengkap berbaju putih dan berseluar gelap. Seluar dengan baju ini kita boleh beli di kedai sekolah. Ini hari Selasa dengan Khamis. Kemudian pada hari berikutnya Isnin, Rabu dan Jumaat pakaian sekolah yang formal, berbaju putih dan berseluar biru gelap bagi lelaki dan tali leher. Okey. Kasut hitam. Memang kasut hitam lah. Okey, perempuan pula sama sahaja cuma bertudung. Itu sahaja. Selasa dan Khamis pakaian PJ dan Isnin, Rabu dan Jumaat pakaian rasmi biasa. Okey. Pemakaian ke sekolah tidak lengkap jika kita tidak memakai tanda nama yang akan diberikan pada hari pertama persekolahan. Setiap murid akan menerima satu tanda nama. Okey, tanda nama ini pada bahagian depan ada nama dan kelas dan nama sekolah dan pada bahagian belakang kad tersebut
ada disediakan 2 ruangan kosong untuk dipenuhkan oleh ibu bapa. Ibu bapa diminta untuk menulis telefon ibu ataupun bapa yang mana yang mudah dihubungi. Jika berlaku apa-apa, kita akan call nombor yang berada pada kad tanda nama ini. Dan sekiranya anak datang ataupun pulang dengan menaiki pengangkutan seperti bas sekolah, kereta tumpang ataupun kereta taska ataupun transit, sila tulis nama dan nombor telefon pengangkutan tersebut di sini. Okey. Tolong jaga kad ini dengan sebaiknya sebab kita akan gunakan kad ini sehingga tanda nama diberikan. Tanda nama yang warna biru tu pada yang ditampal di baju ataupun di tudung, sehingga ada nama tu barulah kita tidak gunakan tanda nama transisi ini. Okey, ini merupakan gambar-gambar contoh pemakaian tanda nama tersebut. Setiap kelas akan berbeza warna untuk memudahkan cikgu camlah kelas mana murid ini. Contohnya kalau satu Alamanda warna merah. Okey. Kita teruskan lagi dengan peralatan apa yang perlu dibawa semasa transisi. Okey, yang penting hanyalah peralatan menulis, macam biasalah pensel, pemadam, pengasah pensel. Tetapi peralatan tajam tidak dibenarkan seperti gunting ataupun pisau tidak dibenarkan. Ini mengelakkan murid salah guna peralatan tajam tersebut. Okey, di samping itu pensel warna pun perlu dibawa sebab banyak aktiviti yang melibatkan penggunaan pensel warna. Okay, satu lagi pesanan ringkas, ibu bapa diminta untuk melabelkan nama setiap peralatan ataupun setiap barang milik anak. Sila labelkan nama anak supaya jika terjatuh ataupun hilang mudah kita nak cari pemilik asalnya. Dan perlulah sentiasa ingatkan anak-anak supaya menjaga peralatan sendiri dengan baik. Okey, kita ada satu lagi sepanjang transisi kita akan menggunakan satu modul yang telah ditempah. Okey, ini memang wajib dibeli sebab sepanjang minggu transisi kita hanya akan gunakan modul transisi sahaja. Setiap murid perlu membayar RM10 untuk buku ini. Kita tidak gunakan buku-buku yang dibeli. Contohnya buku-buku yang dibeli di kedai sekolah macam buku latihan, buku yang kecil tu, ataupun buku teks ataupun buku aktiviti. Kita tidak menggunakan buku-buku tersebut lagi pada minggu transisi. Ini sahaja yang perlu dibawa oleh murid. Buku transisi ni, modul transisi ni biasanya kita simpan di sekolah. Okey, seterusnya penggunaan telegram rasmi. Ini ada satu telegram yang telah saya bina tahun 1, 2022, 2023 rasmi. Ini telegram rasmi tahun 1. Jika yang masih belum masuk dalam telegram ini, boleh scan QR code berikut ataupun boleh tekan pautan pada bahagian description dekat bawah ni. Okey, sepanjang minggu transisi memang kita akan gunakan untuk menyampaikan info kepada ibu bapa, kita akan gunakan telegram rasmi ini sahaja. Selepas habis transisi baru kita akan gunakan secara rasminya telegram kelas masing-masing. Sila pastikan ibu bapa atau penjaga sentiasa peka dengan info-info yang disampaikan. Maksudnya walaupun jarang gunakan telegram, ibu bapa kena sentiasa bukalah tengok apa info-info terbaru yang diberitahu berkenaan minggu transisi. Okey, seterusnya ini merupakan kedai buku sekolah kita. Bermula cuti ni pada hari Sabtu 28 ni. 28. Okey, bermula 28 hari bulan 2 sudah beroperasi. Kita dah buka untuk memudahkan ibu bapa membeli kelengkapan untuk anak-anak kita lah. Namun pada hari Ahad dan cuti am kita tutup. Kedai buku pun tutup pada hari Ahad, setiap Ahad ataupun setiap kali cuti am. Okey, sepanjang cuti persekolahan ini
kedai buku kita buka bermula pukul 9 hingga 2 petang sahaja. Berlainan kepada waktu persekolahan, kita buka bermula 8.30 sehingga 4.30 petang. Sebelum masuk, sila pastikan ibu bapa telah berdaftar di pondok guard di depan sekolah ya. Okey, ini kenyataan yang dikeluarkan oleh kedai buku lah. Ini pula senarai buku untuk tahun 1. Pada pendapat saya, lebihkan perhatian kepada buku latihan, iaitu yang pada kolom yang kotak yang pertama tu. Itu memang keperluan yang diperlukan oleh sekolah lah untuk murid-murid belajar tahun 1. Alat tambahan tu itu merupakan pilihan, tapi t-shirt PJK dengan seluar PJK wajib. Seluar kalau dah tak ada dekat kedai buku, bolehlah cari di luar yang berwarna biru gelap sahaja. Okey, yang buku cadangan atau rujukan tambahan tu, itu kita tidak gunakan di sekolah. Itu rujukan untuk di rumah. Kalau ibu bapa ada nak guna atau nak beli, boleh beli dan gunakan di rumah. Kita tak gunakan di sekolah. Sila patuhi SOP sepanjang berada di kawasan sekolah bila datang nak membeli buku. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan tempahan makanan. Ini merupakan SOP terkini. Jika masuk sekolah nanti ada SOP baru, maka yang ini kita dibubarkan secara teruslah. Setakat ini memang murid-murid diminta makan di dalam kelas sahaja. Tidak boleh makan di kantin sekolah lagi. Jadi, inisiatif daripada pihak kantin, kita akan buat tempahan makanan secara mingguan melalui guru kelas masing-masing. Menu akan diberikan semasa tempahan dibuka. Tempahan dibuat secara atas talian pada hari Jumaat dan bayaran dilansaikan pada hari Isnin. Contohnya, hari ini hari Sabtu kan? Okay, semalam tempahan telah dibuka untuk minggu hadapan punya makanan anak-anak. Jadi, pada hari Isnin nanti, waktu persekolahan tu, tempahan tu perlu dibayar dengan jumlah yang telah dinyatakan. Bermaksud, jika murid tidak menjelaskan bayaran pada hari Isnin tersebut, tempahan makanannya akan terbatas secara automatik. Okey, tapi jangan risau jika ibu bapa tak nak membuat tempahan, ibu bapa boleh sediakan bekal makanan untuk anak-anak. Okey. Ini analogi ataupun prosedur bagi tempahan makanan yang kita amalkan di sekolah Seksyen 19. Pada hari Jumaat setiap hari kita akan sebarluaskan Google Form yang telah dijana di setiap channel Telegram kelas masing-masing. Ibu bapa perlu mengisi Google Form tersebut sebelum hari Ahad kerana setiap kali hari Ahad guru akan menyemak nama-nama yang telah mengisi tempahan dan menyenarai pendekkan murid yang membuat tempahan. Dan ibu bapa perlu menyemak nama-nama anak tersebut. Guru akan letakkan nama-nama tersebut dalam Telegram kelas masing-masing. Pada hari Isnin, permulaan persekolahan setiap minggu, murid perlu membuat bayaran makanan kepada guru kelas masing-masing. Jika tidak bayar pada hari Isnin dan tiada alasan ataupun makluman diberikan kepada guru kelas, tempahan tersebut akan terbatal secara automatik. Kemudian secara mudah saya cadangkan setiap kali membuat bayaran, letaklah duit anak dalam sampul, contohnya macam sampul duit raya dan tulislah nama anak dan nama kelas anak. Memudahkan pengurusan untuk guru-guru kelas. Okey, seterusnya macam biasalah anak-anak makan dengan gembira di dalam kelas bersama kawan-kawan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jangan lupa ya, sediakan air minuman untuk anak-anak. Sebagusnya adalah air masak lah ataupun air mineral. Jangan bekalkan anak-anak dengan air manis
Sebab kita makan dalam kelas, takut tumpah dalam kelas, susah pula nak lap. Okey. Seterusnya, okey, terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh ibu bapa. Semoga kita berjumpa lagi dan selamat berjumpa untuk anak-anak pada sesi persekolahan kelak. Terima kasih atas kerjasama semua. Tuan-puan diingatkan untuk mengisi kehadiran pada link yang terdapat pada ruangan komen. Assalamualaikum dan salam transformasi. Jom anak-anak, cikgu bawa kamu masuk ke sekolah. Ini ialah pintu pagar utama sekolah kita. Tetapi hanya kenderaan guru dan staf sahaja dibenarkan keluar dan masuk melalui pintu pagar ini. Semua murid dikehendaki masuk ke sekolah menggunakan pintu pagar A. Jom cikgu bawa kamu ke pintu pagar A. Ibu bapa dikehendaki menurunkan anak-anak di hadapan pintu pagar A. Begitu juga jika anak-anak ke sekolah dengan menaiki van atau bas sekolah. Dari sini, murid akan beratur dalam jarak 1 meter. Pastikan murid-murid memakai pelitup muka ya. Murid akan berjalan melalui zon imbas suhu untuk cek suhu badan dan sanitasi tangan. Ini ialah kantin sekolah kita yang dinamakan Cafe Santai Bestari. Jika murid-murid datang awal, bolehlah berkumpul, berehat dan makan di sini terlebih dahulu ya. Dari sini, murid akan berbaris dan berjalan di hadapan bilik check-off. Kemudian, masuk ke lorong info. Belok ke kiri dan berjalan di susur tepi Dewan Harmoni. Murid akan berjalan menuju ke laluan susu gajah untuk beratur di astaka terbuka. Ini ialah astaka terbuka. Di sini, murid-murid dikehendaki beratur dalam barisan kelas masing-masing sebelum masuk ke bilik darjah. Jom cikgu bawa kamu ke kelas tahun 1. Kelas-kelas tahun 1 berada di blok C, aras 1 dan aras 2. Di aras 1, kamu akan berjumpa dengan kelas 1 Alamanda dan 1 Akasia. Kemudian kita akan jalan terus melepasi makmal sains sekolah. Naik tangga ke aras 2. Kelas 1 Amarilis. Ini pula kelas 1 Anggrek. Seterusnya,
kelas 1 Azalia. Dan yang di hujung sekali ialah kelas 1 Adelia. Loceng balik dah bunyi ya. Jom cikgu tunjuk laluan untuk balik. Beratur di hadapan kelas dalam jarak 1 meter, turun melalui tangga tadi dan berjalan melalui lorong galeri. Kamu boleh membeli alatan dan buku tulis di sini pada waktu rehat. Jalan melalui hadapan bilik kesihatan. Di hadapan ini ialah tandas murid perempuan. Manakala di sebelah sana pula ialah tandas murid lelaki. Pintu yang berwarna hijau ini ialah bilik pemulihan. Berjalan masuk ke lorong info. Kemudian, murid-murid perlu lalu semula di hadapan bilik Jacob. Terus menuju ke pintu pagar A semula. Pastikan kamu pakai pelitup muka dan jaga jarak ya. Selamat pulang murid-murid. Jumpa lagi. Bye.
terbitan petang, bintang timur, terbitan pagi. Jika tidak melarat panjang, ada umur ketemu lagi. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program pada pagi ini. Dengan itu, maka selesailah sudah program Hari Orientasi Tahun 1 SK Seksyen 19 bagi tahun 2022-2023. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Andai ada tersilap bicara, ampun dan maaf saya pohonkan. Saya mewakili seluruh warga SK Seksyen 19 memohon maaf atas segala kekurangan atau kesilapan sepanjang menjayakan program ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.